Okey kelas, sekarang kita nak tengok pula tentang saluran darah dan juga fungsi dia. Okey, apa yang dimaksudkan dengan saluran darah? Okey, kalau kita tahu tadi dalam sistem peredaran darah kan. Okey, dia adalah saluran darah ni adalah sebahagian daripada sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengangkut darah kan. Okey, dia berfungsi untuk mengangkut darah ke seluruh sel-sel dalam badan kita. Okey, dalam saluran darah dia terbagi kepada 3 jenis, iaitu arteri, vena dan juga kapilari. Okey, lepas ni cikgu akan tunjukkan apa perbezaan antara ketiga-tiga saluran darah ni kan. Okey, sekarang kita tengokkan perbezaan antara ketiga-tiga saluran darah ni. Okey, pertama kita tengok pada dia punya fungsi kan. Okey, kita tengok dulu pada fungsi arteri. Okey, apa fungsi arteri? Okay, arteri ni fungsi dia untuk mengangkut darah yang beroksigen keluar daripada jantung ke seluruh badan kecuali peparu. Okey, semua saluran darah arteri mengangkut darah yang beroksigen ke seluruh badan kan daripada jantung. Okey, kecuali ada satu jenis arteri yang kita panggil sebagai arteri pulmonary. Okey, arteri pulmonary ni dia terletak saluran darah yang terletak dalam jantung, di mana dia hanya mengangkut darah-darah yang terdioksigen daripada jantung ke peparu. Okey, itu adalah fungsi arteri. Okey. Jadi maksudnya arteri ni fungsi dia nak angkut darah yang mengandungi oksigen kepada sel-sel badan lah. Okey, sekarang kita tengok pula pada saluran darah vena kan. Okey, kalau saluran darah vena, apa fungsi dia pula? Okey, fungsi dia lah untuk mengangkut darah yang terdioksigen balik semula ke jantung dari seluruh badan, kecuali peparu. Okey. Okey, selain daripada itu, ada satu lagi jenis saluran darah vena yang kita namakan sebagai vena pulmonary. Di mana dalam vena pulmonary ni, dia mengangkut darah yang beroksigen daripada peparu ke jantung. Okay. Bila cikgu cakap pasal pulmonary, maksudnya saluran darah tu dia sama ada pergi ataupun balik daripada peparu. Ingat ya, P pulmonary berkaitan dengan peparu. Okay, maksudnya saluran darah vena ni dia mengangkut darah yang terdioksigen balik semula ke jantung daripada sel-sel badan tadi kan. Okay, kecuali saluran darah yang nama dia vena pulmonary. Okey, seterusnya kita tengok pula pada fungsi kapilari. Okey, di mana dalam fungsi kapilari ni adalah untuk apa? Okey, dia untuk membenarkan pertukaran gas, nutrien dan juga bahan kumuh antara darah dengan sel-sel badan. Maksudnya darah kapilari ni dia untuk melakukan resapan bahan-bahan keperluan sel kan. Maksudnya dia berada dekat antara dengan sel. Okay, seterusnya kita tengok pula perbezaan dari segi dia punya ketebalan dinding dia kan bagi setiap saluran darah ni. Okay, kalau tengok arteri, dia punya dinding yang tebal, berotot dan juga banyak tisu-tisu elastik kan ataupun yang kenyal. Okay, fungsi dia apa? Supaya dia dapat menahan tekanan darah yang tinggi. Kan kita tahu saluran darah arteri ni fungsi dia untuk angkut darah yang mengandungi oksigen ke seluruh sel-sel badan kan. Okay, maksudnya dia memerlukan satu saluran yang lebih kuat untuk nak angkut darah yang beroksigen lebih segera atau lebih cepat kepada sel-sel badan. Okay, tapi kita tengok pula pada dinding saluran darah vena kan. Yang kita tahu dinding saluran darah vena ni dia nipis kan dan dia kurang berotot dan kurang kenyal lah daripada saluran darah arteri. Okay, sebab apa? Sebab dia hanya nak angkut darah yang terdioksigen. Maksudnya darah yang dah kurang dah tak ada oksigen kan daripada sel-sel badan tadi balik kepada jantung. Okay, maksudnya dia tak perlukan penghantaran yang terlalu cepat seperti dalam arteri. Okay, seterusnya tengok pula pada dinding saluran darah kapilari kan. Okay, dalam kapilari yang kita tahu dinding kapilari ni dia paling nipis antara tiga-tiga saluran darah ni. Okay, dia setebal lebih kurang satu sel sahaja kan. Dan dia juga tidak berotot dan tidak elastik.
Okay, kenapa dia nipis? Sebab dia nak mudahkan berlakunya pertukaran bahan tadi kan antara sel. Sebab kapilari kan dia duduk dekat dengan sel-sel badan kan. Okey, seterusnya tengok pula pada perbezaan yang ketiga. Okey, di mana kita tengok pula apa dia punya lumen kan. Okey, bila cakap pasal lumen ni adalah dia punya bahagian tengah kan. Dia punya macam lubang atau rongga dekat bahagian tengah saluran darah ni. Okay, kalau tengok dalam arteri, dia punya rongga tu atau lumen dia kecil sahaja kan. Okay. Kenapa dia kecil? Sebab dia nak membolehkan penghantaran darah tu berlaku dalam lebih cepat kan. Ataupun lebih laju. Okay. Kita tengok pula pada saiz lumen dalam vena. Okay. Saiz lumen dalam vena pula dia lebih besar berbanding arteri. Okay. Bila dia besar, maksudnya dia boleh mengalirkan darah dalam kadar yang biasalah, normal kan. Maksudnya tidak terlalu cepat ataupun tidak terlalu lambat. Okay, seterusnya tengok pula pada saiz lumen pada kapilari. Okay, dekat sini, lumen dia yang paling kecil antara ketiga-tiga saluran darah. Okay, sebab apa? Lumen ni dia tak perlu, dia hanya mengalirkan darah daripada arteri kepada vena kan. So dia perlu lagi cepat lah. Okay, tengok pula pada perbezaan yang keempat mengenai dia punya injap kan. Okay, injap tu apa? Okay, kalau ingat tadi cikgu cakap injap ni fungsi dia untuk memastikan darah mengalir dalam satu laluan sahaja kan. Dan juga mengelakkan darah tu daripada kembali ataupun terbalik ke belakang kan. Okay. Kalau kita tengok dalam arteri, dia tiada injap. Okey. Sebab okey, lepas tu kita tengok pula pada vena, darah vena ni, dia ada injap. Okey, sebab apa dia ada injap? Sebab dia nak memastikan darah yang terdioksigen tu dia takkan patah balik ke dalam badan kita kan. Sebab darah yang terdioksigen ni kena dihantar kepada jantung dan seterusnya kepada peparu supaya boleh dibuang gas-gas yang terdioksigen seperti karbon dioksida keluar daripada badan kita. Okey, seterusnya kita tengok pula pada kapilari kan. Saluran darah kapilari dia juga tiada injap. So sekarang tengok pula pada perbezaan yang seterusnya. Okey, mengenai kadar peredaran darah kan bagi ketiga-tiga saluran. Okey, sekarang kita tengok pula pada kadar peredaran darah bagi ketiga-tiga saluran darah ni. Okey, contohnya dalam arteri, kadar peredaran darah dia sangat cepat dan pada tekanan darah yang tinggi. Kenapa dia perlu edarkan darah pada dengan kelajuan yang cepat dan pada tekanan darah yang tinggi? Sebab kalau kita ingat tadi, arteri kan dia bawa darah yang beroksigen kan. Okay, jadi bila dia bawa darah yang beroksigen, dia perlu cepat hantarkan darah ni kepada sel-sel badan. Supaya setiap sel badan tu boleh membuat proses respirasi sel. Okey. Lepas tu kita tengok pula pada saluran darah vena. Okey, macam mana kadar peredaran darah dalam vena? Okey, dalam saluran darah vena, peredaran darah dia perlahan pada tekanan darah yang rendah. Okay, sebab apa dia perlahan dan pada tekanan darah yang rendah? Sebab darah vena ni dia hanya membawa darah yang terdioksigen. Okay, jadi dia tak perlulah bawa dalam kadar yang segera. Okay, sebab darah tu dia akan bawa ke jantung dan kemudian dibawa ke peparu untuk keluarkan semula gas yang terdioksida seperti karbon dioksida. Okay, kita tengok pula pada kapilari. Okay, dalam saluran darah kapilari pula, okay, peredaran darah dia perlahan juga, okay, pada tekanan darah yang menurun. Sebab apa? Okay, kalau tengok kadar peredaran darah dalam kapilari ni, dia kan nak salurkan darah pada sel-sel badan juga kan, atau melalui sel-sel badan. Jadi dia perlulah pada kadar yang perlahan. Okay, itu adalah macam mana perbezaan antara ketiga-tiga saluran darah ni.